Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Okey, live hari ini ada dua bahagian utama, ya. Jadi bahagian pertama ni adalah berhubung dengan apa orang kata, gangguan sedikit. Saya nak betulkan gangguan ini. Baik, so okey. Jadi saya ulang, ya. Bahagian pertama adalah tinjauan terkini yang telah saya lakukan berkait dengan parti-parti politik utama yang bertanding. Saya akan ulas, dan seterusnya bahagian kedua live ini saya akan ulas berhubung dengan satu krisis yang melanda di Temerloh. Ramai minta saya ulas, jadi saya akan ulas, dan krisis ini sebenarnya adalah melibatkan pejuang. Okey. Jadi pertama sekali, saya nak baca hasil tinjauan. Jadi sebelum ini saya buat banyak tinjauan. Jadi perlu saya beritahu bahawa tinjauan ini adalah bersandar juga kepada situasi semasa. Contohnya, sebelum penamaan calon dengan selepas penamaan calon boleh mempengaruhi keputusan tinjauan. Ya. Sekarang semua gabungan sudah membuat keputusan mereka berhubung dengan pencalonan. Jadi ini akan mempengaruhi hasil-hasil tinjauan. Okey. So kita nak lihat sentimen rakyat selepas penamaan calon. Dan kalau dahulunya saya letak GTA, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan sebagai pilihan-pilihan, kali ini dalam tinjauan terkini saya telah pecahkan. Jadi untuk GTA saya pecahkan kepada komponen-komponen dia, iaitu GTA, iaitu Pejuang, Putra, Berjasa, Iman dan Gagasan Bangsa. Gagasan Bangsa ni adalah NGO terbabit. Ya, ini kucing saya, ya. Okey, go here. Alright. Okey, kemudian saya pecahkan untuk BN tiga komponen utama, iaitu UMNO, MCA, MIC. Kemudian untuk Pakatan Harapan saya pecahkan kepada tiga komponen utama, iaitu PKR, DAP dan Amanah. Dan kemudian untuk Perikatan Nasional saya pecahkan kepada tiga komponen utama, iaitu Bersatu, PAS dan Gerakan. Okey? Baik. Jadi ini adalah tinjauan awal, hanya sudah bermula sejam, tetapi berdasarkan pengalaman dari tinjauan-tinjauan yang terdahulu, dalam tempoh sejam ianya agak stabil, ya. Contohnya tinjauan yang sebelum ini yang saya buat dengan memberi pilihan gabungan-gabungan GTA, Perikatan, Barisan, Pakatan, ya. Keputusan selepas 2 jam hampir sama dengan keputusan selepas 5 hari, ya, di mana sekarang ini sudah beribu mengundi, hampir 2000 mengundi. Okey. Jadi tinjauan ini baru dimulakan, tetapi saya kira sudah agak stabil, sudah beberapa ratus mengundi. Okey, keputusannya nombor 1 di atas sekali adalah Pejuang 58%. Okey. Diikuti dengan, saya baca nombor 1, nombor 2, nombor 3 sahaja. Yang mengejutkan saya, nombor 2 adalah PAS, ya, 23%. Dan sebenarnya tak ada yang nyata. Nombor 3, nombor 4 ni tak ada yang nyata. Jadi saya bacakan terus. UMNO dengan PKR. PKR baru 3%, UMNO 2%. Yang lain Bersatu 4%, ya, dan yang lain semua ada yang 1%, ada yang kosong. So itu hasil tinjauan. Jadi Pejuang 58%, yang kedua PAS 23%, yang ketiga di Bersatu 4%, kemudian UMNO dengan PKR yang keempat 3% dan UMNO 2%, ya. So apa jua tinjauan yang korang buat, UMNO paling rendah. Tetapi bila come here. Tetapi bila anda pecahkan menurut parti-parti komponen, UMNO jatuh lagi, ya. Okey.
Saya rasa tidak dapat dinafikan UMNO dalam keadaan paling teruk dalam sejarah. Okey, ada orang minta saya komen berhubung dengan Merdeka Center yang membuat survey. Okey ya. Okey, Merdeka Center dia buat survey, saya hormati. Tetapi pada pandangan saya, dia bukan 100% independen. Okey, itu pandangan saya. Dan jangan lupa, pada PRU 14, sehari sebelum pilihan raya, Merdeka Center membuat anggaran barisan akan menang 100 kerusi. Kita tahu itu bukanlah kebenarannya, malah jauh lawi daripada kemenangan sebenar barisan pada ketika itu yang hanya 70 lebih kerusi. Itu pun melibatkan parti-parti Sarawak yang kini sudah berpecah dan banyak sudah berpecah. Ya, jadi kalau kita pecahkan semua tu, berbaki hanya 50 lebih kerusi. Ya. Jadi tinjauan dia lawi daripada kebenaran. Bukan saya nak kritik Merdeka Center, bukan saya nak tolak Merdeka Center, cuma saya katakan dia buat tinjauan, kita perhati dan kita ambil tahulah keputusan tinjauan dia. Saya tidak tahu cara dia buat, tapi saya difahamkan menerusi panggilan telefon. Okey. Pada pendapat saya sekarang ni, lebih-lebih lagi menjurus ke PRU 15, impak sebenar kepada pilihan raya ni lebih 75% datang daripada media sosial, daripada internet. Okey. Berbanding dengan PRU 14, sekarang ni 75% adalah pengaruh internet dan media sosial. 25% adalah pengaruh yang di luar media sosial. Okey. Jadi mana-mana parti politik yang tidak ada social media presence, saya akan jelaskan sebentar lagi apa maksud saya dengan social media presence, anda akan rugi banyak dalam tempoh berkempen. Okey. So, bila saya buat undian online ini, saya war-warkan. Maknanya di dalam YouTube ni, sebentar lagi siaran YouTube, saya akan letakkan link kepada saluran undian seperti mana saya selalu buat, supaya sesiapa sahaja, penyokong pakatan, penyokong siapa sahaja boleh datang mengundi, sebab transparan. Jadi undian online memang kalau kita lihat di seluruh dunia, ia memberi gambaran yang lebih jelas, bukan tepat, tetapi gambaran anggaran yang lebih jelas. Dan ini sudah diakui dalam mana, especially orang yang celik IT ni semua, dia akan tahu benda ni. Okey, yang tahu, dia akan tahu pengaruh internet dalam membuat penilaian keadaan semasa dalam negara. It's a fact. Okey, dan relevan ataupun badan-badan penyelidik yang membuat cara yang tradisional, dia masih relevan, tetapi tahap relevan dia makin berkurang tahun demi tahun. Sebab sekarang mudah nak buat yang tidak bias, iaitu menerusi media sosial dengan janji anda war-warkan supaya semua, bukannya anda war-warkan kepada satu pihak, war-warkan kepada semua. Dan Facebook juga berjanji, ya, apabila anda buat menerusi satu-satu saluran, jangan andaikan saluran ni, pengikut dalam saluran itu yang mendapat tahu berkenaan tinjauan itu yang tak. Bila dia pancarkan guna protokol, seolah-olah anda tidak ada pengikut. Okey. So itu adalah tinjauannya. Biar saya war-warkan, lazimnya tidak akan berubah. Tetapi dalam tempoh kempen banyak akan berubah. Tinjauan ni banyak akan berubah. Okey. So itulah keputusan tinjauan terkini. Okey. Jika anda ada soalan, saya akan sebentar lagi buka kepada soalan. Okey, petang tadi saya ada pihak membawa kepada perhatian saya satu sidang media yang dibawa oleh Astro Awani, dan sidang media ini dibuat oleh Pejuang Temerloh, di mana Pejuang Temerloh mengisytiharkan hilang kepercayaan terhadap GTA Pahang dan menyokong calon Perikatan Nasional. Okey, pertama sekali mesej saya kepada Pejuang Temerloh dan seluruh pejuang, dan maksud ditujukan kepada orang-orang di sekeliling Tun, bukan Tun. Saya sayang Tun dan saya
akan kekal dukung prinsip perjuangan Tun Mahathir. I am Tun loyalist, tetapi bila saya buat sesi, saya memang tidak membuatnya dengan memikirkan Tun. Saya cuba adil. Tetapi mesej saya kepada pejuang, orang-orang sekeliling Tun dan pejuang Temerloh ini, tolonglah berpijak di bumi nyata. Okey, kalau bukan sebab sidang media Temerloh ini, saya tidak akan membuat kata-kata ini. Saya akan tunggu sehingga selepas PRU 15. Tetapi memandangkan pejuang Temerloh ni, dia buat sidang media ni, jadi saya terpaksa mengatakan apa yang saya berhasrat untuk berkata selepas PRU 15, sekarang sebelum keadaan jadi lebih runcing. Tolong berpijak di bumi nyata. Setiap parti ada masalah. Okey, ada isu-isu dalaman, ada yang kecewa, ada yang gembira. Okey, tetapi apabila ada masalah dan anda gelar diri anda pejuang, seorang pejuang jati agama, bangsa dan negara, dia akan faham perjuangan itu ada liku-liku dia, ada detik-detik dia, semuanya adalah satu hijrah atas satu landasan menjurus ke air yang jernih, ya. Dan tujuan hijrah ini adalah untuk menimba pengalaman dan memperbetulkan apa yang tidak betul dan sebagainya, dan mengambil yang baik sebagai iktibar. Bukannya bila perkara itu tidak menepati apa yang anda inginkan, anda buat sidang media, kemudian anda sabotaj parti. Ya, orang tak akan bersimpati dengan anda, orang akan mencemuh anda. Ya, bagi saya, pihak yang membuat sidang media tu adalah pengkhianat. Ya, apa jua masalah, saya mengaku ada masalah. Hari ini kan saya kena sebut banyak masalah. Kadang-kadang saya sebut secara halus, hari ini saya sebut secara terang-terangan. Ramai di sekeliling Tun ada penyakit syok sendiri. Okey, ada yang berkepentingan, ada yang sengaja cuba mencatur sebegitu rupa supaya orang-orang depa sahaja yang duduk di sekeliling Tun, kemudian dia sisihkan orang yang lebih berkelayakan. Dan terus terang, penamaan calon GTA menghampakan. Ya, saya kena sebut. Tetapi okey, itu dah lepas. You have to ask yourself, adakah kamu mendukung prinsip perjuangan Tun? Jika ya, okey, dan kamu buat sidang media macam ni, bagi saya kamu ni jijik. Ya, kamu jijik. Pejuang Temerloh dah jijik, ya. Fras, banyak perkara yang dia sebut betul, tetapi ada pula dia sebut ada NGO yang datang dan kemudian ambil mereka beri keutamaan kerusi and all that. NGO ni, badan NGO yang bersama GTA ni adalah gagasan bangsa. Mereka datang bukan dari awal, mereka datang lebih kepada penghujung. Sebab anda semua mengambil masa terlalu lama berpolitik untuk mengesahkan penglibatan mereka bersama di dalam hierarki GTA. Jadi bila mereka masuk di saat terakhir, mereka perlu kerusi. Itu pun NGO ni daripada 120 kerusi, tak silap saya 11 hingga 12 kerusi sahaja. Itu pun anda merungut. Kemudian sampai nak subut hilang kepercayaan. Saya rasa pejuang GTA tak perlu, orang-orang ni yang di dalam Temerloh tak perlu juga cuba, apa orang kata, bermuzakarah dengan mereka untuk cuba memujuk mereka, tak payah. For me, better lepaskan dia orang. Lepaskan. Nak sangat pergi ke perikatan, sila berambus ke perikatan. Saya pun ada saya punya fras. Tetapi apa pun, saya ada tawaran daripada parti-parti lain, tetapi demi prinsip saya tidak menerima tawaran itu, sebab saya tidak ingin khianati prinsip perjuangan Tun. Okey, dan seperkara lagi lah, oleh kerana dia on the topic. Okey, pejuang saya dah GTA saya dah tegur. Okey, you nak jadi kingmaker, tapi perikatan dia penamaan calon quite impressive, in fact very impressive, the most impressive antara semua gabungan, dan dia
bertanding 169 kerusi. Dia ada banyak heavyweight. Barisan ada banyak heavyweight, tapi barisan teruk dah keadaan dia. Dan untuk menampilkan satu alternatif dengan keadaan tak ada cukup heavyweight dalam GTA, kamu kena menampilkan mereka yang sudah ada social standing, social media standing in fact. Tetapi itu tidak dilakukan. Penyisihan mereka yang lebih berkelayakan ni berleluasa di dalam GTA atau pejuang. Is a fact. Okey. Jadi kalau dalam keadaan tak ada cukup tu, anda sudah tahu undi daripada Barisan Nasional, undi dendam ni akan mengalir keluar. Mengalir bukannya ke PKR. PKR pun dalam keadaan teruk. Jadi sama ada mengalir ke GTA atau perikatan. Tetapi oleh kerana GTA has got 169 kerusi with heavyweight, dalam keadaan tak cukup heavyweight, anda perlu ada lebih banyak kerusi. Masih ada masa. Ya, dalam politik ni kadang-kadang orang tak tidur. Masih ada masa. Ya. Saya dah tegur dulu lepas penamaan calon. Tambah sekurang-kurangnya 10 hingga 20. Di media sosial yang komen dalam page saya pun ada ramai yang lebih terkenal kerana mati-mati berjuang untuk Tun berbanding dengan adanya beberapa calon di sana. Tapi mereka tidak dirapati. Ya. What is the problem? Don't know. Masalah komunikasi tegur 100 kali pun memang ada. Okey. Jadi kena ada pendapat saya lah, lebih banyak calon. It's a law of numbers. Okey. Jangan ada perangai takut nanti dia orang menang, kita tak menang. Sebenarnya anda sudah lari dari objektif. Objektifnya ialah menang. Yang lain belakang kira. Kemudian esok boleh perkukuhkan gabungan dan sebagainya. Okay? So saya tahu ada terlalu banyak masalah dan saya terpaksa sebut sekarang, bukan sebab saya nak sebut, sebab temen ni yang dah fuse ni pergi buat sidang media macam ni. Bagi saya lah, kita tak perlu mereka mungkin megah dengan sidang media ni. Bagi saya mereka ni hina. Okay? Sekarang ni whatever mistakes you make ke apa ke, nak dengar teguran saya ke apa ke, I don't care, tetapi bersatu padu untuk menghadapi PRU 15. Itu teguran saya. Jangan sabotaj Tun. Sudah cukuplah dengan sabotaj atas perangai mereka di sekeliling Tun. Cukuplah. Ya, okey. So, fokus kat perjuangan dan pejuang Temerloh ni selamat tinggal. We won't miss you. I won't miss you. I don't know about pejuang, the rest of pejuang, but I won't miss you. Dan saya rasa penyokong-penyokong Tun Mahathir tak akan merindui anda. Anda jijik. Ya. Okey. Anda bukannya seorang pejuang, tak layak digelar pejuang. Itu sahaja komen saya. Jika anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Okey, tak ada soalan ya? Okey. Jadi saya rasa kita akhiri live lah. Nanti saya tak mau isu ni dipanjangkan. So esok saya akan adakan satu sesi khas bersama Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah di YouTube Regi Jesse Rita Udin. Saya kira pukul 10 malam. Tajuknya ialah Pasca Penamaan Calon, Analisa Awal. Ya. Pasca penamaan calon, analisa awal. So pastikan anda bersama saya dan Muhammad Hanif Katri Abdullah esok pada pukul 10 malam di YouTube Regi Jesse Rita Udin. Okey. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.